Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, sekarang kita sambung kepada sektor pengangkutan. Okey, kita terus pergi kepada standard pembelajaran dalam sektor pengangkutan. Yang pertama, menerangkan isu sosiosaintifik dalam sektor pengangkutan dan mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosiosaintifik sektor pengangkutan. Okey, kita lihat, kita tahu sektor pengangkutan ni meliputi sektor ataupun pengangkutan darat. Pengangkutan darat apa? Kereta, lori, kan, bas. Kalau air, kapal kan. Kalau udara, kapal terbang. Jadi sektor pengangkutan ni meliputi ketiga-tiga mod pengangkutan. Kita tengok kepada isu sosiosaintifik sektor pengangkutan. Isu yang pertama, boleh tengok gambar tu banyaknya asap. Kan? Asap kenderaan mengandungi gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida yang merupakan gas rumah hijau. So kita dah tahu dah apa kesan gas rumah hijau ni. Gas rumah hijau ni akan menyebabkan kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni akan membawa kepada pemanasan global dan akhirnya menyebabkan perubahan iklim yang mendadak. Apa dia contoh perubahan iklim yang mendadak? Cuaca sejuk dan panas yang melampau, kan? Banjir yang melampau. Seterusnya dari segi penggunaan bahan api. Kita lihat pada kenderaan. Sekarang ni semua boleh dikatakan, semua orang ada pengangkutan. Tak kira lah kereta ke motor ke. Jadi petrol dan diesel ni yang digunakan dalam kenderaan bermotor ni datangnya dari petroleum. Jadi kita kena tahu yang 60% petroleum dunia ni digunakan dalam sektor pengangkutan. Bayangkan daripada 100% tu 60% untuk sektor pengangkutan sahaja. Jadi 40% lah untuk perindustrian, untuk kegunaan lain. Jadi petroleum ni dia adalah sumber tenaga yang tidak boleh baharu, kan? So dia akan habis satu masa nanti. Jadi kalau habis takkan kita nak bergantung dekat apa. Jadi kita kena fikirkan sumber lain, untuk kenderaan bermotor ni. Isu yang seterusnya, gas tadi yang cikgu cakap tadi, gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, dia sifat dia berasid. Dan bila hujan, dia boleh larut dalam air hujan membentuk hujan asid. Ya betul. Kebanyakan gas yang dibebaskan daripada kilang, yang menyumbang kepada hujan asid. Tetapi apabila kita menggunakan, bila kenderaan banyak, bila banyak kenderaan, banyak gas karbon dioksida terbebas, banyak gas karbon monoksida terbebas. Jadi ia juga menyumbang kepada pembentukan hujan asid. Jadi hujan asid ni boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan sebab nanti dia akan menyebabkan tanah menjadi berasid. Tanaman jadi tak subur. Kan? Lepas tu dia juga boleh mengakis binaan konkrit. Tayar kereta pun dia boleh akis. Jadi apa sebenarnya faktor yang menyumbang kepada isu sosiosaintifik ni? Yang pertama adalah status sosioekonomi semakin meningkat, macam cikgu cakap tadi, menyebabkan ramai individu mampu untuk memiliki kenderaan sendiri. Paling tidak pun motor. Betul tak? Sebab untuk memudahkan kita bergerak sebenarnya. Yang kedua adalah disebabkan oleh keperluan infrastruktur. Infrastruktur ni apa? Kemudahan dan perkhidmatan asas. Jadi kita nak hubungkan satu tempat lain atas keperluan ekonomi juga. Jadi perlunya
untuk perhubungan ni salah satunya adalah sektor pengangkutan. Okey. Okey, dan seterusnya tak dinafikan aktiviti pelancongan yang menambahkan lagi keperluan pengangkutan udara, air dan darat. Kita tak boleh nafikan aktiviti pelancongan ni sebab ia menyumbang kepada ekonomi negara kita. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, teknologi hijau. Okey, apa dia aplikasi teknologi hijau yang boleh kita gunakan? Okey. Yang pertama adalah dengan menggunakan pengangkutan hijau. Okey. Apa dia pengangkutan hijau? Sebarang bentuk pengangkutan mesra alam yang membebaskan gas rumah hijau pada kadar minimum atau tak membebaskan gas rumah hijau langsung. Okey. Apa agaknya? So, itu adalah kita tengok paling bawah sekali. Berjalan kaki dan juga menggunakan basikal biasa, bukan basikal elektrik. Okay. So berjalan kaki dan menggunakan basikal, adakah ia akan membebaskan gas rumah hijau? Tak, kan? Sebab kita tak gunakan bahan api untuk bergerak, untuk berjalan, untuk naik basikal, kan? Okay. So mod pengangkutan hijau yang paling baik adalah berjalan kaki. Okay. So kita lihat pada yang ketiga tu, pengangkutan awam. Kenapa agaknya pengangkutan awam ni berada tempat ketiga? Sebab dia boleh mengurangkan bilangan kenderaan yang berada di jalan raya. Okay. Kalaulah bas tu kan 40 orang, okay. Kalau 40 orang tu semua naik basikal, semua naik motor, semua guna kereta. Jadi ada 40 kereta. Bila ada 40 buah kereta, lebih banyak karbon dioksida akan terbebas kepada alam sekitar, kan. Jadi bila banyak karbon dioksida, lagilah tinggi kandungan gas rumah hijau, kan. Okey, jadi bila kita menggunakan pengangkutan awam, jadi kuranglah pembebasan gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida. Okey, kalau kenderaan perkhidmatan ni lebih kepada lori yang bawa barang semua tu, okey. Jadi yang ini dia tinggi sikit. Okay, sebab dia sebenarnya membebaskan karbon dioksida kadar dia dalam 9% daripada keseluruhan pengangkutan ni. Okay. Okay, seterusnya teksi. Okay, lepas tu tengok yang kenderaan individu dengan kenderaan penumpang berkumpulan. Kenapa individu tu paling tinggi? Sebab satu kereta seorang. Kalau kenderaan penumpang berkumpulan ni, dia sebenarnya dia couple, kan, pergi office, pergi kerja, share. Minggu ni orang lain, kereta orang lain. Minggu depan orang lain pula. Okay, so kita mengurangkan, membantu mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida di udara. Okay. Apa sebenarnya kelebihan mod pengangkutan hijau ni? Yang pertama, sudah tentulah mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida, kan. Jadi dia mewujudkan persekitaran yang lebih bersih. Jadi sistem respirasi kita, sistem pernafasan kita pun tidaklah terganggu sangat, kan, sebab kurang asap kenderaan terbebas. Okey, yang keduanya dari segi latihan fizikal, berjalan kaki dengan menaiki basikal tu, kan, satu cara yang baik untuk bersenam. Okey, tu kelebihan. Dan yang ketiganya sudah tentulah menjimatkan wang sebab kurang guna minyak, kan. Bila kurang guna minyak, kuranglah duit dibelanjakan. So adalah duit lebih. So menjimatkan wang. Okey. Okey, yang seterusnya adalah dari segi penggunaan kenderaan gas asli, NGV, okey, natural vehicle gas. Okey, dia kenderaan ni dia sebenarnya memang sangat menjimatkan. Okey, dia mengurangkan kebergantungan kepada
petroleum. Tadi kita dah tahu kan petroleum ni kalau kita guna sampai masa nanti dia akan habis. Jadi bila kita menukarkan kenderaan ni kepada kenderaan gas asli, jadi kita kurang bergantung pada petroleum, lambatlah sikit petroleum tu akan habis. Okay. NGV ni dia sangat menjimatkan. Okay, sangat menjimatkan. Okey, seterusnya adalah penggunaan bahan api bio ataupun dalam bahasa Inggerisnya biofuel. Okey, contohnya adalah biodiesel yang kita hasilkan daripada minyak sayur-sayuran dan juga lemak haiwan. Jadi biofuel ni adalah ataupun biodiesel contoh dia merupakan sumber tenaga yang boleh baru dan lebih mesra alam. Okey, terima kasih kerana mendengar. Okey, jika suka boleh like dan share. Jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi. Bye.